Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada penyelaras CDL sesi sedia hands-on untuk Negeri Sembilan. Saya tak nampak lagi Puan Sheila ataupun Oke, wakil Puan Sheila. hari ini moderator Cikgu Zaman ya? Cikgu, Cikgu, Saya selaku moderator hari ini, Doktor. ya okey, betul. okey. Ah, Terima kasih. Terima kasih pada moderator kita pada petang ini dan juga guru yang akan membentang, uh, dan juga kepada saudara Muhammad Izzuddin yang telah menyediakan kemudahan teknikal pautan kita pada petang ini. Jadi pada petang ini kita dah masuk ke sesi yang ke-34 kan Izzuddin? ya Si- betul, Doktor. Sesi ke-34. Siri yang ke-34. Siri yang ke-34. Siri yang ke-34. Dan insya-Allah siri ini akan merupakan siri pembukaan lah kot, noh, untuk sesi persekolahan 2024 yang akan bermula pada minggu hadapan. Uh, dan pada siri kali ini saya bermula dengan perbincangan yang baru. Kalau siri-siri yang sebelum ini saya memberikan fokus kepada maklum balas, ya, feedback. Bagaimanakah peranan maklum balas, bagaimana kita melaksanakan maklum balas dan juga prinsip-prinsip maklum balas yang berkesan berdasarkan kepada kajian dan juga berdasarkan kepada pendapat para sarjana kita. Jadi petang ini saya akan mula dengan uh, perbincangan yang baru, masih lagi di sekitar pembelajaran bermakna, tapi saya akan fokus kepada uh, reka bentuk berpusatkan pembelajaran, ya, RBBP. Reka bentuk berpusatkan pembelajaran ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil learning centered design. Itu salah salah aja tu, ya. Learning centered design. Jadi dalam uh, sebab saya mengambil peluang ini di awal apa ni sesi persekolahan ini, okay? uh, Mungkin boleh memberikan peluang kepada rakan-rakan guru yang hadir pada hari ini. Setakat ini saya nampak ada 277 orang, ya. Dan terima kasih dan tahniah kepada guru-guru yang menggunakan peluang cuti ini untuk dapat kita berkongsi, mendengar perkongsian daripada pembentang yang akan membentang sebentar lagi. Uh, jadi peluang ini saya ingat boleh membuka sedikit ruang refleksi awal sebelum kita memulakan sesi persekolahan pada minggu hadapan untuk kita merenung dan membuat sedikit sebanyak muhasabah tentang apa yang akan kita lakukan pada sesi yang akan datang. Jadi untuk perbincangan hari ini saya akan mengemukakan satu kerangka yang berkait dengan apa yang kita maksudkan dengan reka bentuk berpusatkan pembelajaran. Ya. Sebab tu kalau dilihat kalau cikgu buat search dalam internet pun dia tak banyak bahan. Dan sebab ini kami di CDL telah membincangkan reka bentuk ini
uh, berdasarkan kepada keperluan yang kami fikirkan sesuai untuk perkongsian guru-guru. Mungkin daripada beberapa perspektif yang agak berbeza dari segi pendekatan, dan mungkin memberikan sikit sebanyak peluang untuk menyokong uh, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru-guru di sekolah. Jadi mungkin cikgu boleh apalah nanti boleh sama-sama fikir, sama-sama membuat refleksi apa yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Sebab saya mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahawa kita mesti ada sesuatu yang kita perjuang, yang kita lakukan berdasarkan kepada apa yang kita percaya dan apa yang kita yakin. Ya, keyakinan, kepercayaan itu yang kita namakan sebagai nilai trust dan juga kepercayaan ataupun the belief. Okay? Kalau mengikut seorang sarjana, seorang pakar motivasi, ya, Simon Sinek, dia kata the big why. Dia kata the big why. Mengapa kita melakukan sesuatu? Sudah tentulah kita melakukan sesuatu yang kita buat, yang kita laksanakan berdasarkan kepada apa yang kita percaya, apa yang kita yakin. Bila kita melakukan sesuatu tu berdasarkan kepada kepercayaan dan keyakinan, maka kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya dan kita melakukannya sepenuh hati. Sepenuh hati. Dan itulah yang sebenarnya yang menyebabkan kita boleh bertahan dalam melaksanakan tugas yang berat ini. Tugas seorang pendidik adalah satu tugas yang sangat berat, sangat mencabar, sangat rumit. Ya? Berdasarkan kajian-kajian yang dilaksanakan, dikatakan bahawa tugas sebagai seorang guru atau seorang pendidik ini dikategorikan sebagai tugas yang rumit. Dia bukan sukar, dia rumit. Lebih lebih sukar daripada sukar. Begitu ya. Dalam bahasa Inggeris dia panggil kompleks. Ya, kompleks. Ini juga sebenarnya selaras dengan apa yang dibincangkan sekarang ini. Dia katakan uh, apa ni dia panggil PNT, post normal time, iaitu masa apa ni pasca normal. Jadi kita sebenarnya sedang berada pada zaman pasca normal, iaitu kita melakukan sesuatu bukan untuk hari ini, tapi kita melakukan sesuatu itu untuk masa depan. Ini selaras dengan konsep pendidikan ataupun konsep pembelajaran yang kita akan bincangkan. Di mana sebenarnya bila proses pembelajaran itu berlaku dalam kalangan anak-anak kita atau pemurid kita, sebenarnya untuk masa depan mereka. Sebab tu proses pembelajaran yang berlaku pada hari ini untuk persediaan hari esok. Dia bukan untuk persediaan hari yang lepas ataupun semalam ataupun untuk hari ini sahaja, tetapi sebenarnya untuk masa depan ataupun hari esok. Jadi sebab itu saya yakinlah cikgu-cikgu semua mempunyai nilai trust yang ada dalam diri cikgu, dan cikgu mempunyai kepercayaan yang tertentu yang cikgu pegang, yang cikgu apa ni uh, yang cikgu apa kita panggil apa ya. Kalau saya suka gunakan istilah yang kita gigit dengan geraham kita sekuat-kuatnya supaya kita tidak mudah uh, mudah berpatah ataupun tak mudah kita berputus asa bila kita berhadapan dengan cabaran yang kita hadapi. Waktu kami macam saya pun dah lama bersara kan, tetapi saya mempunyai uh, semangat, keyakinan untuk meneruskan perjuangan berdasarkan apa yang saya percaya, kan, dan apa yang saya yakin. Dan daripada situ nantilah akan terbentuk apa yang kita namakan sebagai visi untuk pembelajaran. Kenapa?
apakah bentuk pembelajaran yang kita ingin anak-anak kita lalui, murid-murid kita lalui. Itu semuanya kita akan perincikan lah ya. Ha, jadi saya akan kongsikan sedikit nanti untuk pada perkongsian kali ini saya akan banyak fokus kepada layer yang pertamanya ini, iaitu visi untuk pembelajaran berasaskan kepada nilai teras dan juga kepercayaan. Bila kita sudah ada nilai teras, kepercayaan dan juga yang membentuk visi pembelajaran dalam diri kita, baru kita dapat menjana apa yang dinamakan sebagai prinsip amalan ataupun the guiding ideas, the guiding principle, or the guiding principles yang akan memandu kita apakah bentuk amalan yang akan kita laksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okay? Kalau tidak nanti kita hanya terikut-ikut ataupun kita tidak ada satu hala tuju yang konsisten untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam bilik darjah untuk anak-anak kita. Okay? Jadi prinsip amalan itu ataupun dia panggil guiding ideas itu, okay, yang dalam bahasa Melayu kita namakan idea pendorong, akan membantu kita untuk mengenal pasti apakah bentuk pedagogi yang harus kita amalkan. Apakah bentuk pedagogi yang harus kita amalkan, yang saya namakan di situ sebagai model pedagogi ataupun pedagogical model. Ya? Jadi daripada kepercayaan tadi, dia akan membentuk kita punya guiding ideas, guiding principle. Daripada guiding principle tu, dia akan memandu kita, membantu kita, membimbing kita untuk mengenal pasti amalan pedagogi yang sesuai, dan daripada model pedagogi itulah nanti kita akan memilih apakah strategi pengajaran. What is kita panggil instructional strategies yang boleh menyokong visi pembelajaran yang telah kita tetapkan. Saya harap cikgu nampak ya urutan yang saya cuba kongsikan dalam dalam rajah itu, bermula dengan visi untuk belajar berasaskan kepada nilai dan teras kepercayaan. Kemudian akan membentuk apa yang kita namakan sebagai prinsip amalan yang berasaskan kepada kita panggil guiding principle ataupun guiding ideas. Okay? Idea pendorong. Kemudian membantu kita memilih model pedagogi yang akan kita amalkan. Jadi sudah sampai tadi kita peringkat kepercayaan tu, peringkat kepercayaan dalam diri kita. Kemudian guiding principle tu dalam kita punya pemikiran. Dan sekarang ni kita nak pindahkan apa yang kita percaya, apa yang kita rancang, yang kita fikirkan kepada bentuk amalan yang akan kita laksanakan, yang akan kita amalkan. Sehinggalah ke peringkat amalan yang lebih detail, Dia nak iaitu mantungkan nak datang semang ambil kira nak luang tupai baru dia tahu. pengajaran. Okey. Jadi saya agak nampak dia punya urutan itu. Saya bagi satu contoh kat sini. Siapa yang pernah dilatih di RPG, dia akan biasa jumpa dengan jiwa pendidik ni. Guru-guru yang berjiwa pendidik. Ini adalah satu contoh bagaimana kita membentuk nilai teras dan juga kepercayaan kita terhadap proses pembelajaran. Asas kepada proses pembelajaran. Okay? Dia ada 3 perkara yang kita percaya dan yang kita yakin sepenuhnya berlaku pada setiap diri murid anak-anak kita, ya, kepada setiap murid kita. Okay? Guru yang menjiwa pendidik itu percaya dan yakin setiap muridnya
Anak-anak yang kita didik itu, yang akan kita jumpa pada Minggu Harapan, ada yang pelajar lama kita, ada pelajar baru kita. Pertama sekali, kita percaya dan yakin bahawa mereka mempunyai martabat kemanusiaan. Kita panggil human dignity. Setiap anak-anak, tak kisah latar belakang mereka, tak kisah keturunan mereka. Ya, semua mereka adalah manusia dan setiap manusia itu mempunyai harga diri. Jadi kalau kita percaya dan yakin begitu, kita akan menjaga kehormatan mereka, harga diri mereka. Ya, itu penting. Ini kita panggil dignity. Ya, dia punya hashtagnya ialah dignity, iaitu kemuliaan, ke ke apa ni kita panggil kemuliaan manusia, ya. Keinsanan itulah, martabat kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya yang yakin setiap murid kita berpotensi berkembang. Maksudnya setiap anak-anak itu mempunyai potensi. Potensinya tak sama antara seorang anak dengan anak yang lain. Macam mana kita, siapa yang ada anak, dia tahulah, ya. Ha. Kalau ada anak ataupun cucu kita di rumah, kita tengok setiap seorang anak ataupun cucu kita itu tidak mempunyai, maksudnya setiap mereka mempunyai potensi yang tersendiri. Tak sama antara satu sama lain. Maksudnya, apakah keyakinan ini penting? Yes, keyakinan ini penting supaya nanti dalam proses pembelajaran yang dilalui oleh mereka, kita memberikan fokus kepada membangunkan ataupun mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak. Ya. Jadi maksud di sini apa? Maksudnya kita tidak boleh menggunakan pendekatan one size fit all. Satu size untuk semua. Kalau kita gunakan satu size untuk semua, maksudnya kita menganggap bahawa potensi anak-anak itu sama aja antara satu dengan yang lain. Tapi kita yakin bahawa potensi masing-masing itu berbeza dan ianya boleh dikembangkan. Jadi sudah tentulah kita akan memilih nanti pendekatan supaya semua anak-anak berpeluang untuk mengembangkan potensi masing-masing. Ya. Jadi sudah tentulah ada yang potensinya lebih daripada satu aspek, kurang daripada satu aspek. Jadi kita akan cuba untuk menampung dan juga untuk mengimbangkan uh, potensi tersebut. Itu yang kedua, kan. Kalau kita percaya begitulah. Itu dia panggil kepercayaan. Yang ketiga, kita percaya dan yakin bahawa setiap anak-anak itu boleh dididik. Hashtagnya ialah educability. Semuanya boleh belajar dan boleh diajar. Ya? Tidak ada pengecualian. Semua boleh belajar dan boleh diajar. Walaupun mereka ni mungkin mempunyai kelainan upaya, kan? Kelainan upaya, anak-anak yang istimewa. Tapi mereka masih mempunyai potensi untuk belajar. Kita nampak, bagaimana ada mungkin dalam kalangan yang kita nampak orang yang tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, kan? Ada orang buta, orang pekak, tetapi mereka boleh berjaya dalam hidup mereka. Maksudnya mereka boleh belajar. Mereka boleh belajar. Jadi saya selalu bagi contoh, kalau cikgu berminat boleh tengok di dalam di dalam YouTube ada satu filem namanya Miracle Worker. Ya, seorang guru yang bernama Anne Sullivan mendidik anak murid bernama Helen Keller. Helen Keller ni dia pekak, dia bisu dan dia buta. Dia ada tiga-tiga sekali. Ya, bagaimana peranan Anne Sullivan sebagai seorang guru, sebab dia mempunyai keyakinan, kepercayaan bahawa
Semua anak-anak ini boleh dididik. Itu kepercayaan. Sebab tu dia berusaha bersungguh-sungguh tanpa mengenal penat dan lelah. Sehingga Helen Keller itu menjadi seorang yang terkenal. Kalau cikgu berminat, cikgu boleh Google lah. Siapakah dia Helen Keller? Seorang yang berjaya, yang berpengaruh. Ya. Sehingga kan kisahnya itu dirakamkan dalam filem. Difilmkan sebagai kisah benar. Ya. Tajuk tajuk video dia tu ialah dia pakai Miracle Worker. Pekerja yang ajaib. Cikgu tu cikgu yang ajaib. Sebab apa dia ajaib? Sebab dia mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang sangat kuat terhadap kemampuan seseorang anak itu untuk belajar. The educability dia. Sangat itu jelas. Dari segi saya nak cuba mengaitkan apa yang kita maksudkan dengan nilai trust dan juga percayaan. Dan mungkin ini slide yang terakhir untuk petang ini. Saya cuba untuk menggabungkan apa yang kita maksudkan dengan pembelajaran. Sebab model yang saya bincangkan ini berpusatkan pembelajaran. Jadi kita mesti mempunyai persepsi atau mempunyai kepahaman yang baik tentang apakah dia pembelajaran. Okay? Kalau kita lihat adalah pembelajaran itu adalah merupakan satu proses. Satu proses. Kalau proses ni, dia mengambil masa. Dia berterusan. Ya? Sebab tu dikatakan pembelajaran ni berlaku sepanjang hidup, sepanjang hayat. Ya, kita ada konsep pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya proses ini berterusan. Sama ada dia berada di sekolah ke, di rumah ke, ataupun di mana-mana sahaja, pembelajaran tetap berlaku. Ya, pembelajaran tetap berlaku. Sebab tu kita kena ingat bahawa kalau kita dapat menyediakan anak-anak yang boleh belajar di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja, bermaksud kita sedang menyediakan generasi yang mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Kita akan menyediakan satu warga negara yang hebat, yang sentiasa cintakan kepada pembelajaran, yang sentiasa cintakan ilmu untuk untuk dia memperbaiki diri secara berterusan. Jadi dia satu proses. Itu yang pertama yang kita perlu apalah kuasai, yang kita perlu faham. Yang kedua, proses ini akan membawa kepada perubahan. Ini kita biasa dengar kan, perubahan tingkah laku dan sebagainya itu. Perubahan, sepatutnya perubahan yang kita maksud di sini adalah perubahan yang holistik. Bukan saja pada kognitif, tapi perubahan dari segi dia punya emosi, spiritual dia, sikap dia dan sebagainya. Secara holistik. Jadi perubahan yang kita cuba garap dalam proses pembelajaran itu adalah merupakan perubahan yang holistik, yang merangkum dimensi kemanusiaan seutuhnya. Okay. Di manakah perubahan itu berlaku? Perubahan itu berlaku dalam diri anak-anak, dalam diri individu anak-anak. Sebab tu di sesi yang awal sebelum ini saya berkongsi bahawa kita tak boleh kawal pembelajaran. Sebab pembelajaran tu berlaku dalam diri anak-anak. Siapa yang boleh kawal? Anak-anak tu sendiri lah yang akan kawal pembelajaran dia. Yang kita boleh bantu, yang kita boleh kawal ni apa? Pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh anak-anak itu. Itu kita boleh rancang, kita boleh kawal dan kita boleh bantu mereka. Semasa mereka melalui pengalaman itu nanti, di situlah dalam diri mereka lah akan berlaku pembelajaran. Untuk apa mereka belajar? Mereka perlu belajar untuk membuat penyesuaian dalam hidup. Ya, kita tengok dalam hidup kita ni kita ada peranan, kita ada persekitaran, kita ada komuniti.
anak yang melalui proses perubahan dalam dirinya, dia boleh menyesuaikan diri dia untuk berperanan dengan baik. Ya, kalau dia seorang anak, dia akan menjadi anak yang baik. Kalau dia akan jadi bapa nanti ataupun ibu, dia akan menjadi seorang ibu bapa yang baik. Dia akan jadi ahli komuniti, ahli masyarakat yang baik. Sebab dia boleh menyesuaikan diri dia dengan keperluan dan tuntutan persekitaran yang ada. Ya, ini penting. Sebab tu seperti yang kita sebut tadi, kalau kita dapatlah dalam proses pembelajaran itu kita membuat perubahan itu secara lebih holistik, dia melibatkan semua dimensi yang kita sebut dalam falsafah pendidikan negara kita tu kan, sama ada aspek kerohanian dia, dari segi aspek fizikal, daripada aspek emosi, dan juga daripada aspek intelek dia. Dan satu lagi ialah kita membantu dia untuk memperolehi kejayaan, untuk membuat pencapaian-pencapaian. Sebab tu bila kita sebut pencapaian di sini, dia tak semestinya pencapaian dalam satu-satu perkara atau satu bidang. Pencapaiannya meluas maksud dia. Ya, ada anak-anak yang dia buat pencapaian mungkin dalam bidang akademik. Ada dalam bidang yang bukan akademik, dalam bidang kemahiran. Ya, dalam bidang yang sebut sekarang ni adalah TVET tu kan. Jadi itu pun sebenarnya penting. Kejayaan-kejayaan ataupun pencapaian-pencapaian yang pelbagai itu. Jadi kalau kita hanya memberi fokus kepada akademik semata-mata, maksudnya kita telah meninggalkan sebahagian anak-anak yang sebenarnya kemampuan mereka bukan dalam bidang akademik. Mereka kuasai akademik tapi setakat yang semampunya. Tapi sebenarnya mereka punya bakat, potensi yang kita sebutkan di awal tadi, sebenarnya dalam bidang yang bukan akademik. Gitu jadi kita nampaklah proses, bagaimana proses kita mendefinasi ke pembelajaran itu. Saya sengaja buat rajahnya begini supaya kita nampak, mudah nak nampak dia punya definisi pembelajaran itu. Pembelajaran adalah proses menuju ke arah perubahan dalam diri individu untuk mereka melaksanakan peranan mereka dalam konteks penyesuaian tadi dan untuk mereka mencapai kejayaan dalam hidup. Kita kata di sini kejayaan dalam hidup. Hidup ni luas. Hiduplah. Hidup dalam kehidupan mereka. Okay. Saya ambil sikit lagi masa. Nantilah kalau tak sempat, nanti kehidupan saya akan apa lagi lah. Akan apa lagi sentuh lebih apa sikit. Supaya saya pergi kepada prinsip amalan ataupun the guiding principle dan juga guiding ideas. Baik. Dalam proses tadi tu. Dalam proses cuba tengok gadis tu melibatkan proses anak-anak akan apa? Mereka akan memperoleh what they acquire, apa yang diperolehi oleh mereka. Mereka akan memperolehi fakta maklumat. Kadang setengah-setengah mata pelajaran tu banyak pengetahuannya dalam bentuk factual knowledge. Ada juga pengetahuan itu dalam bentuk procedural knowledge, macam bahasa. Bahasa dia tak dalam bentuk fakta, tapi dalam bentuk prosedur. Bagaimana membina ayat, bagaimana membuat karangan dan sebagainya, itu dia ada prosedur. Dia lebih bersifat procedural knowledge. Apa lagi yang mereka boleh perolehi dari proses pembelajaran? Mereka boleh memperolehi kepahaman. Dia bukan setakat tahu, tapi dia faham. Dia bukan setakat faham, tapi dia boleh membina makna. Bukan setakat boleh membina makna, dia ada insight ataupun dia ada the big idea. Maksud big idea ni apa? Dia dapat mengaitkan apa yang dia belajar dengan apa yang dia telah tahu dengan apa yang ada di persekitaran mereka. Itu maksudnya uh, the big idea tadi itu. Saya ulang sekali lagi mereka dapat, dia faham, dia dapat membina makna ni, dapat mengaitkan apa yang dia belajar dengan apa yang dia telah tahu. Sebab tu saya selalu kongsikan apa yang disebut oleh David Alzobel kan.
bila orang tanya tentang David Azubel, satu prinsip. Kami nak satu prinsip saja yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Azubel kata apa? Dia kata prinsip tersebut ialah kita tahu apa yang anak-anak tahu dan mula mengajar dan belajar daripada apa yang mereka tahu. Okey. Jadi maksudnya bila dia tak boleh, dia dapat kaitkan apa yang dia sedang belajar dengan apa yang dia tahu, dia maksud sedang membina satu makna. Makna tu berada di mana? Dalam pemikiran dia, dalam ingatannya ke panjang, long term memory dia. Okey. Yang ketiganya ialah kemahiran. Tadi kita kata pengetahuan, kepahaman, sekarang ni ialah kemahiran. Kemahiran apa? Kemahiran tu ada dalam bentuk psikomotor, kan? Ada dalam bentuk personal, interpersonal dan juga kemahiran intelektual. Okay? Kalau itu aspek lah. Dan aspek yang tak apa, kurang pentingnya, di bawah tu bukan maksudnya kurang pentingnya. Susunannya saja. Aspek yang tidak kurang pentingnya ialah aspek nilai. Ini segi spiritual kita, kepercayaan tu ya, dan juga sikap. Dan akhirnya, setelah mereka memproses apa yang kita empat perkara tersebut, kalau mereka dapat mereka akan mengalami satu proses yang kita namakan proses pembelajaran bermakna. Deep learning. Saya dia panggil deep learning, ya. Pembelajaran bermakna. Cuma kadang-kadang tahap pembelajaran makna tu tak sama antara satu individu dengan satu individu yang lain. Itu memanglah begitu, ya. Itu memang Tuhan jadikan manusia tu berbeza. Macam Tuhan buat kita punya jari ni lah. Mana sama jari kita ni. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang besar. Sebab apa? Perbezaan itulah yang akan menjadikan hidup ini lebih menarik. Ya? Saling membantu dan sebagainya. Dan yang kedua ialah kalau apa yang kita bincangkan tadi dapat digabungkan secara holistik yang saya sebutkan, dapat dihayati, ini akan memberdayakan. Istilah memberdayakan tu dalam bahasa Inggeris dia panggil empowered. Empowered. Memberdaya. Pemberdayaan itu ialah empowerment. Jadi dapat memberdayakan apa? Dapat memberdayakan pembelajaran terarah sendiri ataupun self-regulated learning, dan ini adalah merupakan asas kepada pembelajaran sepanjang hayat. Saya ingat setakat itu dulu perkongsian saya petang ini. InsyaAllah kalau panjang umur, di kesempatan insyaAllah kita akan bincangkan lagi aspek seperti prinsip amalan, model pedagogi dan sebagainya secara berperingkat-peringkat. Jadi saya minta maaf, mungkin saya ambil sikit masa pembentang pada petang ini. Saya harap apa yang kita bincangkan tadi ada manfaatnya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kekurangan itu atas diri saya sendiri.